Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam coaching malam Rabu. Kalau masa bulan Ramadan kita buat coaching petang Rabu, sekarang ni kita mula balik coaching malam Rabu. Tetapi kali ni formatnya berbeza. Sebab daripada maklum bala daripada semua, kadang-kadang bila kita buat live ada masalah teknikal, gambar kelabu dan sebagainya. Jadi kali ini kita buat pendekatan yang berbeza. Pertama, video ini pre-recorded dan dipremierkan malam ini. Dan sementara menonton video ini, tuan-tuan dan puan boleh komen melalui live chat. Jadi boleh daftar dan live chat dan boleh komen. Dan kami ada administrator yang akan pantau all the live chat yang sampai. Tengok. Dan kalau ada soalan boleh type di live chat dan insyaAllah kita akan jawab. Tetapi setelah habis tonton ataupun tuan-tuan menonton ni kemudian dah habis sesi live tu, boleh lihat video ini di FB group Akademi Mahapusaka, dan di posting yang di mana video ini diletakkan, tuan-tuan dan puan boleh komen bertanya. Tapi yang penting ada tugasan untuk memastikan tuan-tuan dan puan dapat CPD. Ada tugasan. Nanti kita akan kena buat analisa faraid untuk salah satu kes yang kita didikan dalam video ini. Jadi nak belajar kena ada buat kerja sedikit. Okey. Jadi topik kita hari ini adalah tentang analisa faraid. Apabila kita terlibat dalam pewarisan, baik perancangan legasi, membuat dokumen pewarisan ataupun mengurus pusaka, kita tidak boleh lari daripada membuat analisa faraid. Tetapi ramai yang takut untuk membuat analisa faraid sebab tak tahu. Kononnya tak tahu kira. Bila tak tahu kira, tak buat. Tapi penting sebab proses analisa faraid adalah proses yang sangat penting. Baik untuk membuat wasiat, perancangan legasi, hibah dan sebagainya. Begitu juga untuk memulakan proses urus pusaka. Jadi pertama, saya contohlah. Kalau kita jumpa prospek perancangan legasi, dia datang berminat untuk membuat hibah dan sebagainya, apakah cara kita dapat? Yang penting kan kita kena tahu, kalau yang datang jumpa kita adalah pemilik harta, maksudnya dia nak membuat perancangan untuk harta dia, itu dinamakan perancang legasi. Kalau yang datang jumpa kita adalah waris, sebab dia adalah waris kepada satu pusaka milik arwah, itu adalah prospek urus pusaka. Jadi kita perlu kena tahu perbezaan antara dua jenis prospek ni. Okey. Kalau prospek pemilik harta, kalau dia ada masalah perlu diselesaikan, perlulah buat satu percubaan untuk berjumpa. Dan sekarang ni berjumpa bukan maksudnya berjumpa face to face. Buat Zoom meeting pun berjumpa, call pun boleh dikatakan berjumpa dan berbincang. Apa yang perlu kita buat apabila kita berjumpa dan berbincang ni? Ini yang benda yang perlu kita tahu supaya prosesnya berjalan lancar. Apa dia? Saya kuningkan benda. Analisa faraid asar. Untuk tahu yang orang datang jumpa kita ni, kalau dia mati hari ni, siapakah yang akan jadi bakal waris faraid? Bakal. Sebab dia belum mati lagi. Jadi bakal. Itu penting. Bukan itu saja. Nanti kita akan kupas lebih lanjut. Dan kita kena juga tanya, apakah senarai aset-aset penting dia? Rumah ada tak? Akaun bank ada tak? Tabung haji ada tak? K2SP ada tak? Takaful hayat ada tak? Itu aset-aset penting. Sebab kalau mati dia akan jadi pusaka. Dan kita juga tanya hasrat asas dia. Rumah nak bagi siapa? Kereta nak bagi siapa? Duit tu nak bagi macam mana? Apa hasratnya? Itu penting. Kadang-kadang kalau orang tu kita tak tanya, kita tak tahu hasrat dia. Ataupun dia tak pernah terfikir pun hasrat tu. Dan kita cuba bantu dia menzahirkan hasrat dia. Ini proses ni. Dan kita tanya isu berkaitan, contohnya, sebenarnya ini anak ni bin saya tapi sebenarnya bukan anak saya. Ataupun saya ada isteri di tempat lain. Itu benda-benda yang kita kena tanya, isu-isu yang boleh ada impak kepada pewarisan harta pemilik harta ni tadi. Jadi kita kena tanya. Okey. Dan selepas itu barulah kita bentangkan, dah faham tu,
Nanti saya akan ajar macam mana kita nak buat analisa. Itu pentingnya. Kita analisa situasi dan kemudian kita bentangkan risiko. Apa risikonya? Risikonya kalau si pemilik harta ni tak buat apa-apa. Dia biarkan begitu saja. Tak buat sebarang perancangan. Tak buat sebarang penyusunan atau tidak menyediakan dana bantas. Tidak melantik wasi. Apa risikonya? Jadi kita kena bentangkan risiko jika dia tidak buat apa-apa. Jika dia tidak ada membuat vaksin pusaka. Ini kita punya cara penyertaan pada prospek kita. Dan selepas itu, kita cadangkan solusi. Jadi, bila kita dah faham, dah buat analisa, barulah kita dapat selup poket kita dan keluarkan ubat yang betul. Kalau kita tak buat, macam mana nak bagi ubat yang betul. Dan apabila kita dah tahu solusi ubat yang betul, dan tugas kita adalah untuk close dia. Macam saya kata minggu lepas, selagi mereka tidak menjadi klien yang berbayar, kita tidak ada peluang untuk menyelamatkan dia. Tidak ada peluang untuk membantu dia. Jadi kita kena sampai kepada closing berbayar. Maksudnya dia bayar minimal deposit RM50 pun, itu dah jadi closing berbayar dan ada peluang untuk kita bantu menyediakan solusi perancangan legasi yang lengkap. Jadi apa yang sebenarnya yang saya tunjuk ni? Yang peringkat atas sebenarnya proses fact finding. Kita mesti pandai bertanya, tak kisahlah kita berjumpa face to face ke, melalui Zoom meeting ke, video call ke, ataupun on the phone, kita mesti pandai bertanya untuk mendapatkan fact finding. Termasuklah ada soalan-soalan yang kita perlu tanya, apa tu, untuk dapatkan analisa faraid. Ini yang kita nak fokus hari ini. Tetapi kita juga kena tanya harta-harta yang penting. Kita kena tanya juga apa hasrat dia. Dan kita kena tanya isu-isu berkaitan. Itu namanya fact finding. Bila dah dapat fact finding, kita bentangkan risiko untuk apa? Untuk mereka merasakan mereka perlu bertindak. Ini namanya needs creation. Mereka rasa penting benda tu untuk diselesaikan. Untuk disediakan perancangan untuk mengelakkan risiko itu berlaku. Jadi sangat rugi kalau kita dah tahu fakta kes, kita tak bentangkan risiko-risiko kalau mereka tidak bergerak, mereka tidak buat apa-apa. Okey, itu yang saya lihat kebanyakan perunding kita, dan kadang-kadang tak ambil fakta kes pun, dengar cerita orang tu je. Dan kemudian kita tak bentangkan risiko kalau mereka yang datang bercerita dengan kita tak buat apa-apa. Okey. Okey. Dan lepas tu barulah kita sediakan solusinya. Ini namanya pitching. Tuan, ini yang tuan kena buat. Dan dia kata, langkah pertama, ini solusinya, jangan tangguh-tangguh, mula sekarang. Baru kita boleh bantu. Ini yang kaedah yang kita perlu buat apabila kita berjumpa orang, prospek yang ingin membuat perancangan legasi mereka. Kadang mereka tak terfikir pun, tapi kita yang membuatkan mereka perlu buat, sebab kita dah dapatkan fact tentang diri mereka dan kita dah buat analisa dan kita sediakan needs dia dengan membentangkan risiko jika mereka tidak buat apa-apa. Dan kita sediakan solusi dan kita pujuk dia. Kita tarik tangan dia, kita seluk poket dia supaya mereka ambil langkah pertama, iaitu bayar dan mula proses. Okey, itu kalau pemilik harta. Okey. Now, kalau kita jumpa prospek urus pusaka, macam saya kata tadi, orang tu datang sebab dia adalah waris pada pusaka. Ayah dia ke mak dia meninggal dan ada harta dan dia adalah waris faraid. Jadi bila datang jumpa kita, mereka adalah prospek pada proses pusaka. Prosesnya hampir sama dengan proses tadi. Kita kena jumpa. Tak kisahlah jumpa face to face ke, online ke, video call ke, atau call biasa saja. Dan kita kena dapatkan fact finding juga. Kena buat analisa faraid asas arwah ni. Siapa waris si mati? Kalau dah mati lama, siapakah waris ketika si mati ni mati? Sebab kemudian baru kita tengok siapa yang berlapis. Itu sebabnya kalau kita jumpa orang yang dah meninggal lama, kita tanya masa arwah ni meninggal,
ada tak isteri dia, ada tak ayah dia, ada tak mak dia. Kita nak tahu siapa waris ketika dia mati. Okey. Dan sama juga kita kena tanya, apakah aset-aset arwah ni? Rumah ada tak? Tanah ada tak? EPF ada tak? Takaful hayat ada tak? Kereta ada tak? Akaun Bitcoin ke? Saham ke? Kita tanya. Dan kita tanya juga, harta-harta yang arwah ada ni, pernah tak arwah menyatakan menzahirkan asrat dia? Ada tak dia buat dokumen wasiat ke hibah ke? Ataupun dia ada kumpulkan anak-anak dia, menyatakan siapa dapat. Kita cuba gali. Itu pun fact finding. Dan tanya juga isu-isu berkaitan, ada gaduh ke, ada perjanjian-perjanjian tentang harta, pembagian harta atau pemilikan harta, itu kita kena tanya. Dan akhirnya, bila kita dah dapat fact finding tadi, sama juga proses macam yang tadi, kita kena bentangkan risiko, apakah akan berlaku kalau mereka tak mulakan proses. Apa risikonya? Lagi lama kita tangguh, mungkin ada harta yang dimakan oleh orang yang bukan hak. Harta batil. Kalau ditangguh-tangguh lagi, ada waris meninggal, bertambah rumit sebab dia dah jadi berlapis. Jadi kita kena bentangkan risiko dan akhirnya kita tenangkan proses untuk selesai. Tuan, kita kena kalau boleh bincang dengan waris-waris. Lepas tu lantik siapa pemohon, kumpulkan harta, buat permohonan bicara pusaka. Ini yang ramai orang tak tahu. Semua harta pusaka kena ada permohonan bicara pusaka. Kita kena terangkan pada orang tu baru dia nampak apakah tugas kita. Dan kemudian kita pancing mereka untuk buka fail, ataupun kalau maklumat dah cukup untuk terus buat sebuah harga untuk sesi penerangan dan muafakat waris, ataupun fakta-fakta kelabu lagi. Kita kata, tuan, kalau nak selesai, mulakan dengan kajian kes. Jadi untuk urus pusaka ada 3 angle masuk. Buka fail RM50, SPMW 200 ke 300 ke 600, ataupun kajian kes RM1000. Itu 3 permulaan. Jadi fact finding ada, needs creation pun ada. Kita kena panaskan mereka dengan menceritakan risiko jika mereka tak buat apa-apa. Duk bincang 3-4 tahun tak selesai juga. Okey. Dan penting untuk tahu proses dan akhirnya lantik kita sebagai pakar untuk memulakan proses. Jadi inilah proses untuk close kes urus pusaka. Yang tadi proses untuk close perancangan legasi. Semua faham ya? Tetapi ramai orang bila nampak yang kuning tadi suruh buat anasa faraid, tak buat sebab tak tahu kira faraid. Dan sebenarnya untuk buat anasa faraid tak perlu pun kira faraid, tak perlu pun pandai kira faraid. Okey? Sebab dia ada 5 je langkah utama. Okey, nanti saya tunjukkan. Pertama, lukis carta keluarga. Dia ada, kalau orang yang datang jumpa masa hidup, tanya, isteri ada berapa? Mak ayah ada lagi tak? Anak ada berapa? Adik-beradik ada berapa? Itu ya kita tanya. Lepas itu, kita kena pasti siapakah yang menghijab. Itu je kita tahu. Kita tahu asas kefahaman faraid. Bila ada sesuatu golongan waris, dia akan menghijabkan waris-waris lain. Anak lelaki menghijabkan cucu, menghijabkan adik-beradik. Kalau anak lelaki tak ada, ayah pun menghijabkan adik-beradik. Jadi itu saja yang kita kena tahu, tak payah tahu kira pun. Lepas tu, bila kita dah tahu hijab, kita pangkahlah mereka-mereka yang tak ada hak. Mudah aja. Lepas itu, baru kita tahu siapakah yang mempunyai hak fardu, kan? Tak payah tahu berapa bahagian pun. Kita tahu ini ada hak, ada hak, ada hak. Dan kemudian siapakah yang menjadi penghabis golongan saubah. Ini saja 5 step yang kita perlu buat untuk membuat ansar faraid. Jadi untuk buat ansar faraid tidak perlu pandai kira faraid. Tetapi apabila kita dah berada dalam industri ini, saya juga galakkan kalau boleh kita go deeper. Lama-kelamaan apabila kita dah berada dalam industri ini setahun 2 tahun, kita sepatutnya pandailah. Takkan kita sampai bila-bila tak pandai. Takkan sampai bila-bila kita sekadar menjadi korporal, sarjan. Kita nak juga jadi lieutenant dah, apa, colonel dan sebagainya. Jadi kita kena akhirnya pandai.
Saya cabar tuan-tuan dan puan kalau boleh dapatkan tauliah. Saya tunjukkan tauliah saya ni bukannya untuk riak, tetapi untuk memberi contoh kepada tuan-tuan dan puan. Benda ni tidak mustahil. Benda ni sangat penting. Saya bukannya ustaz, saya bukannya lawyer. Saya bukan daripada sekolah agama. Saya sekolah di sekolah orang putih, sekolah Kristian, Saint Paul Institution. Dan kemudian saya pelajar di luar negara. Kemudian saya kerja dengan syarikat Nestle. Tak ada kena-mengena. Dan saya hanya belajar faraid pada umur 50 tahun. Dan pada umur 52 tahun, 53 tahun saya dapat tauliah untuk mengajar faraid. Bagaimana saya capai itu? Dengan belajar, dengan bertanya, dengan mengamalkan. Melalui proses-proses menguruskan kes-kes pusaka. Tuan-tuan dan puan juga boleh jadi pakar faraid kalau betul-betul mahukan. Ya? Okey. Tapi yang pentingnya ialah untuk yang saya nak katakan untuk buat ansar faraid tak perlu pun pandai sangat. Jadi ini yang saya nak tunjukkan ialah apa kita kena buat. Contoh, yang datang tu pemilik harta. Buatlah pemilik harta. Tanya dia, ada pasangan tak? Kalau ada lelaki, ada tak? Isteri, kalau ada perempuan, ada tak suami? Kalau yang lelaki tadi, ada tak isteri, ada tak isteri, ada tak isteri? Kena tanyalah sampai 4 kan. Lepas tu tanya anak ada tak? Anak lelaki ada, anak perempuan ada tak? Lepas tu ada ayah, ada ibu masih hidup. Tanya ada beradik lelaki, saudara kandung lelaki, saudara kandung perempuan, ada tak? Ini kalau boleh nak katakan hampir 80% daripada orang yang datang jumpa kita, semua ada macam ni. Hanya 20% yang adanya faraid strukturnya pelik sikit. Kebanyakan ini. Apa tu? Bila dah ada, apa kita buat? Langkah kedua adalah tengok penghijab. Dalam senario ni siapa penghijab dia? Anak lelaki. Anak lagi penghijab. Menghijabkan siapa? Menghijabkan saudara kandung lelaki, saudara kandung perempuan. Dah terhijab. Okey. Dan inilah tinggal yang hijau ni yang mempunyai hak. Jadi tak payah nak tahu ayah berapa, ibu berapa pasangan. Senang je tu. Ayah ni ada hak padu ashabul furud. Ibu pun hak padu ashabul furud. Pasangan pun ada hak padu ashabul furud. Itu je kita tahu. Depan klien ini yang kita cakap. Tak payah nak tanya berapa hak. Kalau dia nak tanya ni, saya kira kemudian. Ini kita nak tunjukkan konsep dulu. Lepas tu, bila yang macam ni, maka anak lelaki, anak perempuan ni akan jadi asobah, di mana anak lelaki asobah 2 kali ganda asobah anak perempuan. Ini saja kita tunjuk. Tak perlu pun tunjuk pengiraan. Jadi ramai orang takut nak bercerita tentang faraid sebab takut-takut orang tanya berapa pecahan. So far bila saya jumpa klien, saya tunjuk macam ni, jarang yang orang nak tanya berapa hak aku. Tunjuk ini dulu. Mereka dah setuju, kemudian baru kita cerita. Mereka dah bayar, baru kita ceritakan hak-hak mereka. Pada perjumpaan permulaan kita hanya ceritakan kau ada hak, dia ada hak, dan inilah senario-nya. Bila dah faham senario ni, barulah kita boleh ceritakan analisanya, apa risikonya. Nampak ya? Jadi mudah saja. Ini satu contoh lah. Okey, contoh kedua. Contoh kedua, okey, ini contohnya yang datang tu waris. Kata ni arwah ya. Arwah meninggal bila? Tahun lepas. Okey. Contoh yang meninggal adalah wanita. Suami dah ada? Ada. Okey. Dia ada anak perempuan. Okey. Ayah pun ada. Lepas tu ibu ada. Saudara kandung lelaki ada, saudara kandung perempuan ada. Jadi itu je. Anak lelaki tak ada. Jadi siapakah yang penghijab? Penghijabnya ada ayah. Siapa yang dihijabkan? Saudara kandung lelaki, saudara perempuan tak dapat sebab ayah masih ada. Jadi dia terhijab. Dan ibu ada hak fardu, pasangan ada hak fardu, anak perempuan kalau seorang pun ada hak fardu, kalau 2 orang pun ada hak fardu. Dan bakinya ayah asobah. Ini je. Tak payah pun cerita berapa-berapa hak, kita kata ini saja mereka yang ada hak. Dan daripada sini kita boleh ceritakan risikonya kalau tak buat apa-apa.
Nanti kita ceritakan tentang macam mana kita nak menganalisa setiap situasi. Kan? Itu yang kita nak tunjukkan. Tak payah nak cerita. Saya dah selalu berjumpa waris, jarang saya cerita tentang nombor-nombor ni. Saya cerita gambar rajah ini saja. Okay? Now, ini lagi contoh. Kita 3 contoh juga lah. Ini contoh yang terakhir. Ya. Okay. Arwah datang jumpa. Waris ceritakan. Okay, ada keluarga meninggal. Okay, ini arwah. Dan ini pasangan dia. Dan dia ada anak perempuan. Dia ada ibu. Dan dia ada anak. Tapi anak dah meninggal. Tetapi ada cucu lelaki dan ada cucu perempuan. Dalam masa samanya, dia ada beradik. Saudara kandung lelaki, saudara kandung perempuan. Ayah dia dah meninggal. Jadi untuk kes ni macam mana? Jadi saya kata simple lah. Ini kita kena tahu. Kalau siapa yang menghadiri kelas pengiraan faraid minggu lepas, boleh tengok. Kalau tidak pun rujuk kepada nota kursus asas modul pertama tentang faraid. Ada siapakah golongan-golongan yang belum hijab. Ikut peringkat dia. Kalau ini ada, ini tak ada, maka kita cari yang grup kedua. Kalau grup kedua tak ada, grup ketiga, grup keempat dan grup kelima. Jadi contohnya, bila anak lelaki tidak ada, kita tengok ke bawah. Ada cucu lelaki, maka cucu lelaki jadi penghijab. Dia menghijab siapa? Dia menghijabkan saudara kandung lelaki dan saudara kandung perempuan. Itu saja yang kita perlu tahu. Dan bila kita dah tengok ini, maka siapakah yang ada hak fardu? Ibu ada hak fardu. Berapa bilangan hak dia? Jangan kisahlah. Cakap dia ada hak fardu. Pasangan pun ada hak fardu. Anak perempuan ada hak fardu. Yang bakinya asobah cucu daripada anak lelaki. Jadi dia ada, kalau kita tak sebut asobah pun tak payah. Kita kata dari baki itu nanti yang lelaki dapat 2 kali ganda daripada yang perempuan. Yang perempuan dapat 1 bahagian, yang lelaki dapat 2 bahagian. Sebab kalau kita nak cerita tentang matematik, kalau kita nak faham konsep tu pun kita tak faham, orang yang dengar pun tak faham. Jadi kita cerita tentang gambar dan kasarnya saja. Siapa ada hak, siapa yang tak ada hak. Siapa yang terhijab. Sebab apa dia tak ada hak. Itu saja. Okey? Ini contohnya. Jadi, saya syorkan, okey, di sini ada sebentangan 7 kes pengiraan yang kebiasaan kita lihat. Dan inilah contoh-contoh yang you all nak tak nak terpaksa hafal. Kena tahu. Sebab 7 ini yang biasanya kita lihat. Jadi, bila kita dah faham, kalau nampak saja kita nampak lah. Jadi walaupun di sini ada pecah-pecahan, adanya haknya. Kalau kita tak ingat, tak apa. Kita tahu siapa yang ada hak, siapa yang terhijab. Okey. Contoh. Kalau kita didatangi oleh kes ni. Yang datang kata, okey. Dia nak buat perancangan diri dia lah. Dia kata, okey, dia ada bapa. Okey. Mak dia tak ada. Dia ada anak lelaki. Pasangan tak ada. Contoh ini perempuan lah ni. Dia perempuan datang jumpa kita, dia ada anak lelaki. Suami dia sama dah cerai ke dah mati tak kisahlah. Dan mak dia dah meninggal, bapa dia tinggal. Itu saja yang ada. Okey. Mungkin adik-beradik dia adalah. Okey. Dia datang jumpa kita dan apakah analisa kita? Kita kata, kalau puan mati sekarang, warisnya adalah bapa dan anak lelaki. Jadi apa yang kita nak ceritakan? Jadi ini yang kita kena ceritakan, apakah risikonya kalau tak buat apa-apa. Jadi asalnya ialah kalau puan meninggal dunia, waris puan adalah ayah dan anak. Jadi puan ada rumah. Anak ni nak bagi rumah, nak bagi siapa? Nak bagi anak. Kalau bagi anak, kita kata kalau ada rumah, elok buat dokumen hibah tertangguh. Sorsi kasih supaya bila meninggal dunia, anak tu akan dapat rumah itu keseluruhannya. Jadi kalau anak itu bawah umur pula, kita buat amanah. Mungkinlah kita hibahkan pada ayah, tapi ayah megang hak untuk anak kita yang bawah umur. Jadi ini kita kena tahu dia punya analisa dan kita terus boleh kasih solusi. Dalam masa sama juga, elok juga puan kumpul juga duit tunai. Sebab duit tunai ni adalah satu pengimbang. Kalau contohnya kita nak bagi rumah pada anak, elok juga ayah ada juga sedikit dapat hak faraid.
Jadi kita tinggallah tunai supaya ayah juga dapat hak faraid ataupun kaedah-kaedah pemufakatan. Jadi sangat penting. Bila kita dapat sini, kita boleh beri pandangan yang untuk membuatkan pelanggan kita ini dapat menyediakan perancangan yang lebih mantap dan teratur. Jadi kalau dia tak ada tunai, kita cadangkan macam mana nak dapatkan tunai. Kalau dia masih sihat, kita cadangkan untuk ambil takaful untuk kembangkan, besarkan nilai dana pantas. Kalau dia ada rumah, wajib kita kata mesti buat hibah untuk sesiapa yang dihasratkan untuk menerima rumah tersebut. Jadi inilah contoh analisa untuk pemilik harta kalau situasinya sebegini. Okey. Dan tak salah kalau kita just kasih cadangan. Tuan, kalau nak dapat saham akhirat, ada duit lebih sikit, buatlah wasiat supaya ada sebahagian daripada harta kita akan menjadi saham akhirat kita. Tuan ada tahu haji, kita buat, saya nak wakafkan 1/3 daripada bagi tabung haji saya ke surau. Saya nak wakafkan berapa amount daripada saya punya KWSP ataupun takaful kepada sedekah ataupun wakaf. Dan kita boleh bantu. Dan kadang-kadang nasihat inilah yang akan membuka hati orang tu untuk berurusan dengan kita. Sebab kita prihatin, kita nak createkan satu saham akhirat untuk dia. Yang dia selama ini dia tak nak terfikir pun untuk buat. Ini cara kita menggunakan analisa faraid untuk create the needs dan juga untuk buka hati dia untuk bertindak. Ya. Okey, ini satu kes. Kalau contohnya ini yang datang adalah waris. Jadi si mati meninggal lah. Okey. Maybe dia anak lelaki ataupun dia bapa, tak salah. Yang mati. So, kita kata macam ni lah. Meninggal ni yang warisnya adalah tuan sebagai anak lelaki dan ayah. Jadi apa nasihat kita? Kita kata elok buat segera. Kalau ayah meninggal dunia besok, ayah dah kahwin lain, mak baru pun ada hak ke atas harta ini. Okey. Ataupun adik-beradik yang si waris ni, sebab ayah dah ataupun bila meninggal dunia akan jatuh kepada adik-beradik. Susah nak nak selesaikan. Sama juga kalau yang datang itu bapa. Kita kata tuan, elok selesaikan cepat-cepat. Besok kalau anak lelaki ni dah kahwin, lepas tu meninggal jatuh kepada isteri dia dan anak-anak dia. Kan? Jadi payah. Jadi kita boleh percepatkan untuk mereka percepatkan proses lah. Dan contohnya jika ada rumah, kita bincang, boleh tak contohnya ayah kepada arwah ni melepaskan hak ataupun ditebus hak supaya anak lelaki ni boleh duduk, dia yang mempunyai, bukannya ada nama bersama. Sebab kalau nama bersama ni akan rumit masa akan datang. Jadi kita kata jika ada rumah, mintalah arwah tadi melepaskan hak ataupun ditebus oleh arwah ni meninggalkan tunai. Okey. Dan jika ada tunai, boleh dibagikan ikut faraid ataupun ikut muafakat. Contohnya kalau ayah tak nak sesin pun dia boleh bagi pada anak cucu dia. Tak ada masalah. Jadi inilah perkara yang kita nyatakan kepada orang jumpa kita itu supaya benda nampak, okey, yang apa yang kita terangkan, satu, analisa menyatakan risiko kalau mereka tidak buat apa-apa. Dan apakah prosesnya yang mereka kena faham dan apakah solusi yang sesuai, okey, untuk mereka mulakan langkah. Okey. Dan bila kita jumpa kes pusaka, jangan lepaskan peluang ini. Ambil peluang untuk ajak waris-waris yang bertemu kita ni untuk mereka membuat perancangan. Sebab kebanyakan orang di Malaysia ni belum ada lagi membuat perancangan. Jadi the probability untuk kita jumpa orang waris yang masih belum buat perancangan sangat tinggi. Jadi bila mereka dah nampak pentingnya buat perancangan, masa itulah kita canangkan untuk buat perancangan. Bayar RM50 dulu pun tak apa. Janji mereka dah mula langkah pertama untuk buat perancangan untuk diri mereka sendiri. Jangan sibuk nak urus pusaka, diri mereka tak mengambil iktibar daripada permasalahan yang
di depan mata mereka dan mereka tidak mengambil langkah untuk mengelakkannya daripada diri mereka nanti bila meninggal dunia ditimpa masalah yang sama. Okey? Sangat penting Ini poin ni sangat penting. Kerana orang lupa. Okey, ini satu kajian kes yang berbeza. Si mati meninggalkan isteri, dia ada juga ibu, seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan si ibu perempuan. Ini kisah asobah ma'al khair. Okey. Di mana saudara perempuan si ibu sebab apa juga adalah perhabis asobah. Jadi untuk kes macam ni, kita kata, puan, okey. Kalau contoh yang datang jumpa kita adalah pemilik harta. Dia datang, okey, saya ni, kalau saya mati, siapa waris saya? Kalau tuan mati, waris tuan adalah isteri, ibu, anak perempuan, ataupun dua, dan juga saudara perempuan si ibu sebab apa ni akan jadi perhabis. Faham tak? Jadi, apa nasihat kita? Okey. Tuan ada rumah. Kalau ada rumah, elok buat dokumen hibah tertangguh pada isteri supaya rumah tu nanti dapat pada isteri duduk, tak payahlah nak bincang dengan ibu, dengan adik perempuan untuk lepaskan hak untuk mereka, untuk isteri selesa duduk di rumah itu dengan tidak ada nama orang lain dalam. Jadi ceritanya ni, kalau kita jumpa orang yang ada rumah, sebaik-baiknya rumah itu dihibahkan. Jadi semua pemilik rumah adalah klien kita untuk solusi sekurang-kurangnya kasih asas. Okey, jadi untuk ni, kalau ada rumah, elok buat dokumen hibah tertangguh. Kasih asas pun tak apa. Kepada isteri. Ataupun kalau nak bagi kepada anak perempuan, boleh juga. Supaya tak adalah menimbulkan masalah perebutan apabila berlaku kematian. Dan nasihatkan dia juga, kita boleh bagi rumah kepada isteri, pada anak, tetapi kita ada waris lain. Elok juga tinggalkan tunai, supaya tunai itu boleh mengubat hati waris-waris dan juga memperhatikan waris-waris lain juga tidak mudarat. Jadi kalau ada rumah, pastikan ada juga tunai. Bila tunai itu bolehlah dicapai muafakat, sama ada dibagi ikut faraid ataupun diikut kaedah pemuafakatan. Okey. Itu cara kita bercerita apabila kita dah lihat struktur faraid sebegini. Okey. Ini kalau yang jumpa kita pemilik harta. Kalau yang datang jumpa kita adalah waris, tak kisahlah. Dia isteri ke, dia ibu ke, dia anak perempuan ke, atau saudara perempuan datang jumpa kita, nak tanya, ni, suami saya meninggal, macam mana ni? Semua kita katalah, suami puan meninggal, puan ada hak 1/8, ibu puan ada hak 1/6, lebih pada saya. Lepas tu, anak perempuan separuh, lebih pada saya. Jadi kadang-kadang dia tak tahu. Lepas tu, adik perempuan suami puan pun ada hak, ada hak juga. Bukan saya dah ada anak. Mereka kadang-kadang tak tahu. Jadi kita kata, adik perempuan ni adalah perhabis ikut konsep ataupun hukum asobah ma'al khair. Okey. Jadi ini dia ceritanya. Jadi bila dah tunjukkan struktur faraid ini, kita pun bercerita lebih lagi lah. Apakah analisanya? Kalau contohnya ini adalah pusaka. Jadi mai pusaka boleh bantu sebab arwah tak sempat buat apa-apa pun untuk mencapai muafakat. Sekurang-kurangnya waris-waris semua setuju. Rumah ini diturun milik sepenuhnya kepada contohnya isteri ataupun kepada anak. Supaya tak adalah nak campur-campur. Faktanya, selalunya kalau kes macam ni, waris-waris yang tak tahu konsep aftakhar ini, nak juga nama mereka dalam tu. Okey, dan akan menimbulkan permasalahan di masa akan datang. Okey. Jadi, kita kata apa? Pusaka boleh bantu untuk mencapai muafakat supaya rumah, yang penting rumah itu dapat diwariskan kepada isteri ataupun anak. Dan kita kata juga, kalau ada tunai, kita boleh pastikan yang semua waris dapat sama ada mengikut faraid ataupun mengikut muafakat. Okey. Penting jangan tangguh-tangguh sebab kalau dilewat-lewatkan takut kalau salah seorang meninggal akan mewujudkan waris berlapis yang akan menambah kerumitan. Bayangkan contohnya kalau adik perempuan dia meninggal dunia, dah tak pasal-pasal suami dia dan anak dia pun jadi waris berlapis. Kalau anak perempuan pula meninggal dunia, tak pasal-pasal suami dia
pun jadi waris berlapis. Kalau ibu dia meninggal dunia, tak pasal-pasal, adik-beradik suami dia semua jadi waris berlapis. Jadi sangat penting untuk dicepatkan. Jadi bila kita cerita benda tu, dan kita kata lagi satu, ni rumah ni puan bernilai 800,000. Perlu nanti kami untuk pastikan 800,000 ni sampai pada puan. Takkan nak keluar 4,000 pun takut untuk mendapatkan harta bernilai 800,000. Itu cara kita bercerita. Ya? Okey. Ini satu contoh. Kes ketiga. Kes kedua. Ni last Saya kasih 3 contoh je. Okey. Yang ketiga, contoh kita jumpa situasi ini. Kes ketiga. Si mati. Oh tak, ini saya kasih 2 ya. Ini you all sendiri buat Kita ada 7 senario. Kes ini ialah, okey, tak kisahlah, you boleh cuba kasih analisa ikut gaya you sendiri dan juga apakah solusi yang sesuai. Kalau sikit ini contohnya, kalau kes ketiga, kalau yang datang ni adalah pemilik harta, dia kata okey, saya ada ibu, saya ada ayah, saya ada saudara lelaki saja, saya belum kahwin. Okey, apa saya kena buat? Jadi you all kena cadangkan. Jadi berdasarkan kes ini, kalau dia meninggal besok ataupun sekarang tiba meninggal, warisnya adalah ibunya 1/6. Lepas tu sebab dia ada ayah menghijab yang lain-lain, adik-beradik dia sekok pun tak dapat, sesin tak dapat. Jadi warisnya adalah ibu dan ayahnya saja. Jadi apa yang nak buat? You boleh kasih pandangan. Kalau berdasarkan yang datang jumpa kita adalah pemilik harta. Pun boleh juga kalau dapat speedy hours, beri analisa kepada kes ini dalam sudut kalau yang datang jumpa kita ni adalah waris. Contoh, yang datang jumpa kita adalah ibu. Anak saya meninggal ni. Dia bujang. Macam mana? Apa kita nak terangkan kepada ibu ni tadi. Okey? Alright. Ini contoh. So, you boleh pilih kalau nak gunakan analisa kes ketiga ini. Satu lagi senario yang mungkin juga you all boleh nampak, kes keempat, di mana si mati meninggalkan 3 isteri, 2 anak perempuan, seorang lelaki seibu sebapa dan seorang saudara lelaki sebapa. Dia rumit ni. Jadi kalau jumpa segini, kalau yang datang ini adalah salah seorang isteri kepada si suami, kepada yang si mati. Okey, apa nasihat yang kita nak bagi? Satu, ataupun yang datang itu adalah, ini bukan kes mati dia datang pemilik harta. Si suami datang jumpa kita, tuan, saya ada 3 isteri. Saya 2 orang anak perempuan. Saya ada saudara lelaki sebapa, saudara lelaki ibu sebapa dan saudara lelaki sebapa. Apa saya kena buat? Jadi cuba kaji, kasih pandangan. Kalau kes begini yang datang tu suami, apakah kita nak buat? Dan kita boleh andaikan, contoh yang datang tu dia ada rumah. Apa kita nak suruh dia buat? Dan inilah senario yang kita selalu praktis. Mungkin rasa sukar permulaan, tetapi macam saya kata, saya pun 4 tahun yang lalu pun tak tahu benda ni. Tetapi sebab selalu praktis, selalu jumpa orang, selalu buat analisa, selalu mencadangkan solusi, akhirnya dia jadi second nature. Jadi sama juga tuan-tuan dan puan, bila dah mahir kaedah membuat analisa faraid, fact finding tentang harta dan juga fact finding tentang hasrat, kita akan dengan mudahnya dapat memberi analisa, menceritakan tentang risiko tak buat, risiko lambat buat, risiko silap buat, risiko buat kat tempat lain. Okey? Dan kita nyatakan apakah kaedah langkah pertama yang mereka perlu buat untuk mengelakkan benda ini menjadi masalah yang berpanjangan. Okey. Jadi ini tugas you all. Jadi kalau kita dalam pembelajaran ni, kalau asyik dengarnya tak pandai. Dia mesti dengar, faham, amalkan, buat, kalau boleh sampai ke tahap mengajar. Bila you sampai ke tahap mengajar, you akan dapati ilmu you akan bertambah tajam. Itu sebabnya saya suka mengajar. Sebelum saya pergi nak buat kelas, saya terpaksa study. Bila saya mengajar, ilmu akan menjadi lebih tajam. Ya, jadi kena rajin sikit. Okay. Ini kes kelima.
Kalau si mati meninggal, yang tinggal adalah isteri, ibu, seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Apa nak buat? Ini biasalah ni. Okay. So, you all boleh kaji kes ini sama ada dalam apa sudut yang datang ni adalah pemilik harta, maksudnya dia datang, oh saya ada isteri, saya ada ibu, saya ada anak perempuan dan lelaki. Kalau saya mati macam mana? So, buat analisa dan andaikan apa harta yang dia ada, bayangkan dia ada rumah lah. Dan apakah nasihat kita kepada si pemilik harta ni? Dan apakah solusi yang kita nak cadangkan? Dan satu lagi kita boleh lihat, kalau yang datang ni adalah waris, contohnya yang datang tu isteri. Suami saya meninggal, arwah ada ibu, kami ada anak perempuan, anak lelaki, macam mana nak buat? Apakah pandangan yang kita nak ceritakan? Jadi, cuba fikir-fikirkan, ambil masa sedikit, kaji dan ambil masa sedikit menaip. Dan apabila kita sampai kepada orang, mungkin orang lain tengok, orang lain akan juga faham. Itu pun dapat pahala nanti. Senang dapat pahala kita dalam pembelajaran faraid ni. Belajar, sebar, okey? Tengok yang saya tulis kat bawah tu. Belajar, amal, sebar dan bantu selalu. Nampak kawan? Itu saya letak kat situ di slide supaya setidaknya you all terbaca sampai dalam hati. Tugas kita sebagai perunding adalah untuk belajar. Jangan belajar saja, amalkan. Jangan amal saja, sebarkan dan gunakan ilmu itu untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah orang ramai, termasuk masalah kita sendiri, ya. Okey. Ini kajian kes. Mudah saja macam saya tunjuk tadi, kalau dia ada isteri, dia ada ibu, dia ada anak perempuan lelaki, kalau dia meninggal apa jadi? Ataupun kalau dia dah meninggal, isteri datang jumpa kita, apa cara nak buat, apa yang kita nak terangkan supaya kita dapat bantu waris ini. Okey? Alright. Dan kajian kes yang ke-6. Si mati meninggalkan dan seterusnya. Kita masuk ke kajian kes nombor 6. Di sini kita lihat apa? Si mati meninggalkan suami, ibu dan datuk. Jadi siapa yang berhak? Si suami ada hak 1/2 sebab dia tak ada anak. Ibunya ada hak 1/3 dan datuknya menjadi asobah. Jadi cuba beri analisa kalau yang datang pada kita ni adalah pemilik harta. Okey, apa nasihat kita? Ataupun kalau yang datang ini adalah waris kepada yang meninggal. Jadi apakah analisa kita? Apakah nasihat kita? Dan apakah risikonya kalau mereka tidak buat apa-apa? Jadi itu penting yang kita kena buat, ya. Alright. Jadi itu yang ke-6 dan yang ke-7. Si mati meninggalkan 3 orang anak perempuan. Itu je. Contoh yang meninggal ni seorang perempuan. Dia ada anak perempuan. Dan lepas tu tak ada waris lain. Punya ada hak baitul mal. Sama juga kalau yang datang jumpa kita ni, dia ada mu'alaf, dia ada 3 anak perempuan. Datang jumpa kita. Kita kata, tuan, okey, isteri dah tak ada. Ataupun yang datang ni isteri saja. Saya ada kes, yang datang dia dah bercerai, dia mu'alaf, dia ada 3 orang anak perempuan. Kalau dia meninggal dunia, apa jadi? Jadi, di sini ada hak baitul mal. Jadi, sama juga. Apakah penyertaan kita kalau yang datang itu adalah pemilik harta yang mempunyai bakal faraid yang sebegini? Dan apakah analisa kita dan apakah nasihat kita kalau yang datang ini adalah anak perempuan ini tadi? Ibu dia meninggal, mereka tinggal 3 beradik saja. Ada harta. Dan apakah nasihat kita untuk diuruskan pusaka mereka? Okey. Jadi ini ada tujuan kes-kes ni. Jadi tugas you all adalah untuk kaji, faham dan kemudian cuba zahirkan apakah penceritaan yang kita nak bagi pada klien kita, apakah nasihat kita, apakah risk analysis kita dan apakah solusi yang patut mereka ambil. Okey. Tak praktis tak jalan, ya. Kena belajar sikit, kena ada usaha sikit. Sebab what we have to do to learn to do
we have learned by doing. Ini siapa cakap? Aristotle yang cakap, orang pandai ni. Jadi inilah saya nak galakkan you all untuk buat. Kalau kita nak belajar, kita kena buat something. Okay? Dan I believe that we learn by practice. Jadi yang saya ceritakan tadi, saya bukannya belajar faraid daripada muda. Saya hanya didedahkan kepada faraid pada usia 50 ke 51. Dan saya mendalami sebab saya nak faham, nak gunakan ilmu itu untuk membantu masyarakat. Dan saya belajar dan saya praktis. Saya belajar dan saya praktis. Akhirnya saya dapat sampai ke tahap ini. Jadi tak mustahil tuan-tuan dan puan pun boleh capai ke tahap ini dan ada kuasa untuk membantu ramai orang. Jadi penting. Ulang balik ya. Sangat penting sebab bila kita jumpa orang, kita boleh buat azab faraid. Kita akan tanya tentang senarai harta-harta penting. Kita akan tanya tentang hasrat-hasrat nak bagi siapa. Dan kita tanya apakah isu-isu berkaitan. Dan kemudian kita bentangkan risiko apa akan berlaku kalau mereka tak buat apa-apa. Dan apakah cadangan yang sepatutnya mereka buat. Dan akhirnya pujuk mereka untuk langkah pertama dengan closing berbayar. Okey. Jadi inilah proses yang kita perlu buat kalau kita jumpa dengan orang yang ingin buat perancangan untuk diri mereka. Mereka adalah pemilik harta. Dan ini juga kaedah yang kita perlu buat kalau kita berjumpa waris kepada pusaka yang belum selesai. Jumpa mereka, buat azab faraid, siapakah waris, senaraikan aset-aset penting arwah, senaraikan aset-aset hasrat arwah kalau ada, dan apakah isu-isu berkaitan yang berimpak kepada pembahagian pusaka, dan bentangkan risiko jika mereka tak buat apa-apa, bentangkan risiko kalau mereka tangguh-tangguhkan, bentangkan risiko kalau mereka silap buat, ataupun bentangkan risiko kalau mereka silap muafakat. Ya? Dan penangan proses untuk selesai, yang pentingnya mulakan proses, buka fail ataupun bincang dengan waris, dapatkan muafakat, dan ataupun perlu buat kajian untuk dapatkan fakta-fakta yang belum diperolehi. Jadi akhirnya kita kena pujuk mereka untuk buka fail ataupun buat nanti kita untuk kendalikan sesi penerangan dan muafakat waris SPMW, ataupun kita buat kajian kes. Inilah perkara-perkara yang kita perlu buat, ya. Jangan lupa, selagi kita tak buka hati mereka, selagi itulah dompet mereka tertutup. Ini apa kita buat? Kita bukan nak duit mereka, tapi sebenarnya kita nak menyelamatkan mereka. Buka hati mereka, buka dompet mereka, barulah kita berpeluang untuk menyelamatkan mereka, membantu mereka. Bukan saja mereka, roh mereka. Bukan saja mereka, harta mereka. Bukan saja mereka, waris-waris mereka. Dan kita juga dapat membantu mereka untuk memperbanyakkan saham akhirat mereka. Ingat ya? Jadi itulah. Saya ulang sekali lagi, untuk tuan-tuan dapat manfaat daripada kelas ini, practice make perfect, dan kalau nak dapatkan CPD hours, pastikan buat analisa faraid dan beri analisa faraid dari salah satu contoh yang diberi dalam video ini. Okey, itu saja. Nanti boleh type dalam live chat ataupun boleh type sebarang komen pertanyaan ataupun assignment di ruang komen di FB Academy My Pusaka. Terima kasih. Kita jumpa lagi mungkin di dalam ruangan komen ataupun kita jumpa dalam coaching minggu depan. Itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.